الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Kita sampai pada qauluhu imma an yakuna madluluha ila akhirih dak. Kita baca pada syarah Syekh Hudhudi kat tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna as-sifata dah tubik ni. Wa'lam anna as-sifata imma an yakuna madluluha nafyan lima la yaliku billah fahiya as-salbiyatu kal qidami wa ma dhukira ma'ahu wa in kana madluluha ithbatan fa imma an takuna mawjudatan am la fa in kanat mawjudatan fahiya sifatul musammatu bil ma'ani kal qudrati wal iradati wa in lam takun mawjudatan fahiya as-sifatul musammatu halan fa in lazamat sifatan fa in lazamat fa in lazamat sifata ma'na dak. Fa in lazamat sebab apa gitu as-sifatu ada. Fa in lazamat sifata ma'na dak. Fa in lazamatis sifatu gitu. Fa in lazamatis sifatu ma'nan summiyat halan. Ni tengok balik nuskah mana tu mana? Fa in lazama as-sifah. Sifat makna gitu ya. Tu wa illam tu lazim ma'nan sebelum tu. Apa ni? Fahiya sifatul musammatu halan. Fa in lazamat Tak ada. Fa in lazamat sifata ma'nan gitu. Lazim ia sifat ma'ni. Makna idhafah tu. Melazim ia sifat akan sifat ma'ni, maka dinamakan halan ma'nawiyah. Kal qadir au muridan. Au muridan. Au muridan. Ada alih. Au murid je. Ka qadirin au muridin. Lepas tu wa illam kan? Ni alih tak ada ni. Wa illam tulazim ma'nan qa'iman bidzati sumiyat halan nafsiyatan kal wujudi wallahul muwaffiqu. Kita baca makna dia kata ketahui olehmu. Sekarang ni musannif Syekh Hudhudi dia buat khulasah.
dia rangkumkan balik bagaimana taksim pembahagian sifat tu. Inna sifata wa'lam anna wa'lam kena anna wa'lam anna sifata imma an yakuna madluluha nafyan lima la yaliku billah. Sifat itu sama ada madlunya itu madlu nafi. Nafi perkara yang tidak layak dengan Tuhan, maka orang panggil sifat salbiyah. Kalau madlul makna faham tentang penafian, menafikan perkara yang tak layak, orang panggil sifat salbiyah. Kal kidami, seperti kidam, wa ma dzukira ma'ahu, dan yang disebut bersama kidam daripada sifat-sifat salbiyah lain, kidam baqa mukhalafatu qiyamul binasi wa hadaniyah. Wa in kana madluluha itsbatan, kalau madlul faham dia itu dengan makna isbat, pengisbatan, maka tengok pula pecah dua pula. Fa imma an takuna maujudatan, sama ada sifat tersebut memberi makna isbat tapi benda yang maujud, ataupun tidak. Fa in kanat maujudatan, kalau dia mengisbat sesuatu yang maujud, maka fahiyas sifatu al-musammatu bil ma'ani, maka dia itulah sifat yang dinamakan sifat ma'ani. Kal qudrati wal iradati, seperti kudrat dan iradat. Wa illam takun maujudatan, kalau dia bukan jenis yang ada, fahiyas sifatul musammatu halan, maka dia dinamakan sifat hal, sifat yang dinamakan hal. Okey, kemudian tengok pula fa in lazamat sifata ma'nan, kalau melazimi ia bagi sifat makna, melazimi dia akan sifat makna, sifat ma'ani lah, melazimi sifat ma'ani, maka sumiat halan ma'nawiyah, dinamakan hal ma'nawi. Ka qadirin wa muridin, seperti qadir dan juga murid. Kalau moleknya ka kaunihi qadiran lah, wa kaunihi muridan lah, waktu maknawi hai. Okey, kemudian wa illam tulazim ma'nan qa'iman bidzat, kalau dia tidak melazimi akan satu makna, yakni sifat yang ada pada zat, tak melazimi sifat yang ada pada zat, dengan maksud dia bukan madlul lain selain pada zat, maka summiyat halan nafsiyata, maka dinamakan hal nafsiyah. Kal wujud, kal wujud, kalau ikutnya wahyal wujud je lah. Wallahul muwaffiq, maka Allah Ta'ala lah yang memberi taufik. Jadi kalau ikutnya dia akan jadi mana? Dia akan jadi gini lah. Dalam tu boleh tu lah. Sifat itu, as-sifatu, sama ada dia akan nafi, dari segi nafian, maka dia akan merujuk pada salbiyah, ataupun isbatan. Isbatan. Isbat pula isbat yang benda yang maujud, ataupun benda yang ghaira maujud. Kalau benda yang maujud, itu sifat apa? Sifat ma'ani. Kalau ghairu maujud pula, apa dia? Iaitu apa dia? Hal lah. Maujud ni hal. Maka tengok pula, adakah hal tu melazimikan makna? Lazim, dia lazim kepada makna. Kalau dia hal yang melazimkan makna, maka dia itu sifat sifat maknawiyah. Sifat Kalau hal yang melazim tidak melazimkan makna, dengan maksud melazimkan diri itu sendiri, dia panggil sifat nafsiyah. Gitu lah. Nampak? Kalau hal yang melazim tidak melazimkan makna, dengan maksud tengoklah nampak. Gitu je. Sudah je. Okey, masuk balik. Masuk kepada dalam kalam Muhasyi rahimahullahu ta'ala. Ada gangguan pertindihan suara. Suara ustaz dengan suara yang ikut ustaz cakap. Lag ni. Ada suara lain ke?
Okey. Tak apa saya kalau ada okey dah. Okey dah lagi. Ha? Okey dah. Pada okey kau mula. Okey. Entah gua ke betul ni. Jangan buat gua-gua gitu. Ada kisah dah. Okey dah Kalau suara okey dah. Mungkin ada setting sini silap tu. Boleh dengar dah? Okey. Sekejap nak tengok ni. Sebab dia banyak program ni terlibat ni. Ana buka 3. Untuk buat live ni terpaksa buka 3 program. Untuk buat live. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قوله إما أن يكون مدلولها إلى آخره فيه ما تقدم pada kalam musannif ini apa yang telah lalu ma taqaddama apa yang telah lalu tu min bayaniyah min anna zahirahu bahawa zahir kalamnya annal murada bisifati yang dimaksudkan dengan sifat itu al-alfazu bahawa lafaz faham daripada tu lafaz seakan lafaz kalafzi kudrah seperti lafaz kudrat sebab apa sebab disebut madlu makna sifat tu seakan lafaz sebab yang ada madlu ni lafaz kudrat madlul kudrat maknanya seakan kudrat itu sifat itu sebenarnya lafaz bukan fahamnya gitu jadi telah lalu dah irad dia dan jawab dia kan min anna zahirahu anna al-murada bisifati al-alfazu ka lafzi kudratin seperti lafaz kudrat wa lafzi iradatin dan lafaz iradat fayakunu taqsimu lil lafzi maka jadilah pembahagian tu lil lafzi pembahagian bagi lafaz sifatan itu dia sifat ma'a annal aula bahkan yang aulanya an yakuna li ma'naha bahawa makna bagi sifat itulah makna bagi apa nama ni lafzah itu makna bagi lafzah itulah yang nak di situ. Okey. Ma'a anna al-aula an yakuna li ma'naha li'annahu al-mahkumu alaih kerana itulah yang nak dihukum di atasnya bi thubutihi lillahi ta'ala yang nak dihukumkan dengan sabit bagi Tuhan. Makna bagi lafaz itu bukan lafaz tu sendiri. Okey. Fakana al-aula maka adalah yang aula pada takbir musannif itu hazfa qawlihi madluluha. Dihazahkan perkataannya madluluha tu. Wa ibqa'a hazfa wa ibqa'a. Aulanya ibqa'a sifah ala anna al-murad biha al-ma'na gitu je. Dia mengekalkan sifat dengan bahawa yang dimaksudkan ialah makna. Sifat makna dia gitu, bukan madlul. Bila kata terang sifat itu ialah madlulnya, makna sepaham bahawa lafaz tu sifat. Tapi bukan lafaz sifat makna tu. Nampak tak? Cik tu. Qauluhu nafian ay intifa'an lah. Dengan maksud intifa' ternafi. Wa kadza qauluhu itsbatan. Begitu juga perkataan dia itsbatan tu. Fal muradu bihi yang dikendak dengannya ialah thubut. Ialah sabit tu. Ai al-amru thubuti. Perkara yang sabit. Walaisal murad bidzalika fi'lul fa'il. Bukan maksudnya perbuatan pembuat. Perbuatan orang yang buat. Sebab faham pada fi'il muta'addi tu lah. Dia kata nafian tu fi'il muta'addi. Seakan penafian makna menafikan. Sebab tu dia terjemah dengan intifak ternafi. Sama ada fi'il fa'il ataupun tidak. Si isbatan pun sama. Maknanya subut. Bukan makna isbatan. Sebab asbata isbitu muta'addi. Okay. Mana tadi? Maujudah kan? Maka dia kata maujudah. Mana kerana maujudah tu?
Fa imma an takuna mawjudatan. Okey. Qauluhu mawjudatan tu ai fil khariji, mawjud fil kharij. Kadza yuqalu fi ma ba'dahu. Begitulah yang dikata pada selepasnya. Okey. Fa imma an takuna mawjudatan amla. Okey. Kemudian kata dia, tadi nak buat ke mana tadi? Mawjud ghairu mawjud. Betul lah. Lepas tu qauluhu as-sifatu al-musammatu. Perkataan musannif sifat yang dinamakan, qadiyatuhu, faham daripada kalam musannif itu, annahu min idhafatil musamma ilal ismi, daripada mengisbatkan benda yang dinamakan kepada nama dia. As-sifatul musammatu. As-sifatu al-musammat. Jadi sifat tu sifat yang bernama. Mana dia kata? Fahiya fahiya as-sifatu al-musammatu bil ma'ani. Itu ialah sifat yang dinamakan dengan ma'ani. Perkataan dia sifat yang dinamakan, bahawa idhafat kepada dia idhafat tu daripada idhafat musamma kepada isim. Mana? Mana idhafat musamma pada isim? As-sifatu al-musamma tu. Apa dia? Sifat ma'ani ni. Kan dia nak ulas perkataan musannif, qaulu sifat musamma dalam kalam syarih itu, fahiya as-sifatul musammatu bil ma'ani. Okey. Jadi bila kita panggil apa? Sifatu al-ma'ani, kan? Sifatu al-ma'ani. Sifat ma'ani. Idhafat sifat kepada ma'ani, faham daripada bila musannif kata as-sifatul musamma. Dia kata as-sifat musamma iaitu sifatul ma'ani tu. Faham seakan dia sifatul ma'ani tu termasuk daripada idhafat musamma kepada isim. Musamma tu yang dinamakan. Yang dinamakan ialah sifat lah. Apa nama dia? Ma'ani. Faham kat mana tu? Faham daripada perkataan musannif kata as-sifatul musamma. Sifat yang dinamakan. Sifat yang bernama. Bila begitu, fayukhalifu kalamahu fima sabaqa, maka dia menyalahi kalam musannif dahulu. Mana? Min annahu min idhafatil am ilal khas, bahawa sifatul ma'ani itu termasuk daripada kategori idhafat am kepada khas. Dulu kan dikhabar sifat tu am, ma'ani tu khas. Maka idhafat sifat kepada ma'ani min babi idhafatil am ilal khas. Tapi sini bila disebut fahiya as-sifatul musammatu bil ma'ani, seakan-akan idhafat sifat kepada ma'ani itu idhafat musamma kepada isim. Orang tahu nampak tak? Faham tak tu? Nampak tak Umar? Umar nampak tak? Kurang? Kabur? Kena tengok ni. Nak cerita sifat ma'ani tu idhafat apa? Idhafat dulu khabar idhafat pada khas. Sini bila sebut hiya as-sifatul musamma, seakan idhafat musamma pada isim. Lainlah. Wala'allahu asyara bidzalika, katanya boleh jadi musannif nak isyaratkan demikian, ila annahu yasihhu iradatu hadzal wajhi, bahawa sah juga dikehendaki wajah ini. Makna wajah bahawa sifatul ma'ani itu termasuk pada idhafat musamma kepada isim. Aidan wa in kana mukhalifan li tariqatil musannifi, walaupun dia menyalahi bagi tarik perjalanan musannif kama marra. Jadi ada jalan lah gitu.
Qauluhu ka qadirin, seperti qadir. Al-aula an yakula ka kaunihi qadiran. Macam kita sebut tadi. Aulanya bahawa dia bawa contoh dengan maknawiyah itu dengan ka kaunihi qadiran. Wat tahqiq, dan qaul yang tahqiq yang kuatlah maksudnya. Annahu la hala wa anna kaunahu qadiran mathalan ma'nahu qiyamul qudrati bidzati wa huwa amrun i'tibariyun. Qaul yang kuatnya, pandangan yang kuatnya bahawa sesungguhnya hal tu tak ada. La hala wa anna kaunahu qadiran tu sebagai contohnya maknanya qiyamul qudrah bizzat. Ada kudrat pada zat. Dan bila begitu dia itu amrun i'tibari. Fal qailu bi thubutil ahwal, maka pandangan orang yang berkata dengan sabit ahwal, yakun, mereka kata qama bi dzatillahi ta'ala syai'ani. Ada pada zat Tuhan dua perkara. Pertama ialah al-qudratu wal kaunu qadiran. Pertama ada sifat kudrat, yang kedua adanya keadaan Tuhan berkuasa. Wa hakadha, dan demikianlah. Itu orang yang mengisbatkan ahwal kata gitulah. Zat Tuhan ada sifat kudrat dan ada pula satu lagi namanya kaunu qadiran. Wa hakadha. Wal qailu binafiha, dan orang yang berpandangan dengan ternafinya ahwal, yakun, mereka kata lam yakum biha illa al-qudratu, tak berdiri, tidak ada pada Tuhan tu kecuali sifat kudrat saja. Masalan, faqat saja. Sifat kudrat saja ada pada Allah. Wa ammal kaunu qadiran, adapun keadaan Tuhan berkuasa tu, fahuwa ibaratun an qiyamil qudrati, itu hanya ibarat tu makna reti, faham daripada berdiri kudrat sahaja. Itu je, bukan ibarat tu makna ada pernah dengar orang faham ibarat tu macam ibarat ayat. ibarat ayat, ibarat kitab, bukan. Ibarat tu makna faham reti sahaja bahawa ada kudrat. Maka benda reti-reti ni amrun i'tibari, benda yang tidak ada. Wa huwa amrun i'tibariyun wa laisa qa'iman biha, bukan sesuatu yang ada pada zat. Li'annahu adna darajatan, kerana amrun i'tibari, li'annal amrul i'tibari ni adna darajatan minal hal, dia lagi rendah darjat wujudnya daripada hal. Kama marra idahuhu, sebagaimana telah lalu keterangannya. Habis. Wa qauluhum innana fil ma'nawiyah, dan perkataan mereka para ulama, dia kata na fil ma'nawiyati kafirun. Ini maqulul qaul ni. Sesungguhnya orang yang menafikan maknawiyah tu kafir tu, wal'iyazbillah. Kan ulama kata orang menafi maknawiyah tu kafir. Perkataan mereka itu mahalluhu idza nafaha wa athbata diddaha, kalau dia nafikan maknawiyah dan mengisbatkan lawan dia tu. Hak tu kafir. Bagaimana taswirnya? Bi'an nafal kauna qadiran, dengan bahawa dia menafikan keadaan Tuhan berkuasa, wa athbatal kaunahu ajizan, dia bukan sekadar menafikan keadaan Tuhan berkuasa, dia mengisbatkan keadaan Tuhan tu lemah pula. Oh tu kafir tu. Wa hakadha, dan demikianlah. Habis. Wa amma nafi kauniha umuran thubutiyatan zaidatan alal ma'ani, adapun orang yang menafikan keadaan maknawiyah itu perkara-perkara subuti yang lebih daripada ma'ani, falaisa bikafirin, itu bukan kafir. Bal kalamuhu huwa tahqiq, bahkan perkataan itulah perkataan yang kuat, yang berdasarkan hujah yang kuat. Kama marra, sebagaimana telah terdahulu. Habis. Okay. Kemudian kata muhasyi, wa'lam annahu yajuzu ittifaqan an yutlaqa alaihi ta'ala kullu sifatin dalatin alal kamal. Sekarang ni musannif bincang tentang kaedah pada mengisbatkan sifat bagi Tuhan. Mengisbatkan lafaz, yakni sifat bagi Tuhan. Bagaimana dia? Okay, tengok. Dia kata
ketahui kamu harus cari ittifaq tanpa ada khilaf. Boleh kita itlaq atas Tuhan setiap sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Lagi wa kullu ismin dalla ala dhalika. Wa kullu ismin dalin ala dhalika. Dalun lah. Kullu ismin dalun. Dalin pula. Apa ni? Ya dalin lah. Setiap isim. Kullu ismin dalin ala dhalika. Setiap isim yang menunjukkan atas demikian itu, yakni atas kamal, atas kesempurnaan. Haitsu warada idhnun minasyari'i. Haitsu warada. Jadi qaid harus secara mutlak ni, dengan harus secara ittifaq ni, haitsu warada idhnun minasyari'i bijawazil itlaq. Sekira-kira datang izin daripada syari', daripada Al-Quran atau hadis dengan harus itlaq. Okey. Kalau nama dan sifat tersebut ada disebut dalam Quran atau hadis, sepakat kata boleh itlaq. Tuhan nama tu, Tuhan sifat tu. Okay. Itu kalau sifat kamal. Sifat kamal lah. Sifat maknanya makna kamal. Dan datang warid daripada nas syarak, maka sepakat boleh itlaq. Fa in warada idhnun biman'ihi. Jika datang keizinan dengan melarangnya, lam yajuz ittifaqan. Iznun juga. Warada iznun biman'ihi. Ada iznun? Fa in warada iznun yamna'uhu. Ke sini fa in warada idhnun biman'ihi. Sama makna. Mana tak tahu. Cehurai sama makna. Kok mana sama tu? Ada orang kata sama sini. Mana? Rahman kena? Iznun yamna'uhu. Izin yang melarangnya. Izin dengan larangannya. Dah rasa pelik sikit lah. Ni mungkin salah minan nusakh. La'alla sawab wa in warada man'uhu. Jika datang larangan. Apa datang izin larang? Allah Allah. Boleh izin larang tapi tak rasa pelik ke? Dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Izin yang melarang. Izin yang melarang. Jika datang larang dia. Macam mana boleh berlaku gini? Berlaku boleh jadi masa saling nusakh yang mensalin tu. Tadi wa in warada iznun minasyari'. Bijawaz. Wa in warada iznun biman'ihi. Tak sekali lah. Macam kita copy paste. Copy paste, hak depan tu kita nak buat. Padahal, wallahualam tu anda nampak gitulah. Maknanya hak lagi saliqah bil lughah al-arabiyyah wa in warada man'uhu. Sebab bila kata iznun biman'ihi, memang kita baca Melayu gitu, tapi orang kan tak cakap itu. Ke mana? Rahman kan pergi Kuwait dah kan. Kira-kira dah tu. Wallahualam. Dhabi sikit boleh jadi gitu, boleh jadi salah. Makna faham dah. Jadi wala'alla memanglah. Yang bukan itu makna ada kata izin dengan larangan. Izin dengan larangan. Sama ada yamna'uhu ke bimna'i, makna lebih kurang lah. Macam sudah sebut lah tadi. Tapi izin larang.
Dia sebenarnya jika datang larangan. Bila izin larang maknanya izin jangan buat. Dia datang larangan. La'alla sawab ataupun apa dia? Ataupun wal ahsan wal asar. Wal ahsan apa dia? Fa in warada man'uhu. Jika datang larangannya lam yajuz ittifaqan, maka tidak harus secara ittifaq. Okey. Habis tu yang kedua dah tu. Ni kaedah ni sebut. Wa illam yarid. Bihi idhnun. Jika tidak datang dengannya apa-apa izin. Wala man'un. Iznun apa? Dia tak kata iznu man'in. Izin satu, man'un satu. Nampak tak? Lam yarid bihi idhnun wala man'un. Izin pun tak ada, larangan pun tak ada. Wa kana huwa ta'ala mausufan bima'nahu, tapi Allah Ta'ala bersifat dengan maknanya. Kalau ikut dari segi makna lafaz tersebut, dalam Quran pun tak ada kata boleh, larang pun tak ada, tapi Allah bersifat dengannya dengan secara maknanya. Walam yakun itlaquhu alaihi ta'ala muhiman ma la yahillu fi haqqihi ta'ala, dan tidak adalah mengitlakkan lafaz itu atas Tuhan muhiman, memberi waham ma la yahillu fi haqqihi, perkara yang tidak halal, yang tidak sah pada hak Tuhan, maka fa indana la yajuzu, di sisi kita tak boleh. Sebab wa indana an-nasmahu tauqifiyah kadza sifatu fahfadhis sam'iyah. Asma dan sifat di sisi ahli sunnah tauqifiyatani, dua-dua tauqifiyah. Wa indal mu'tazilah yajuz, di sisi mu'tazilah harus. Di sisi mu'tazilah yajuz, harus. Nampak tak? Ini kaedah ni. Macam mana? Adakah boleh satu lafaz tersebut kita itlak dia itu sifat Tuhan atau nama Tuhan? Maka kalau ada izin, sepakat kata boleh. Tak. Sebelum tu bukan izin aja. Jika nama dan sifat tersebut memberi makna kamal dan ada izin, baru sepakat boleh. Kalau ada larangan, tak kira lah ada makna kamal atau kamal, ada larangan, tak boleh. Tapi kalau tak ada izin dan tak ada larangan di sisi ahli sunnah, dan itlak tu tidak mewahamkan sesuatu yang kekurangan pada Tuhan, maka tak boleh di sisi ahli sunnah. Mu'tazilah yang kata tak apa. Wa ilaihi, dan kepada pandangan inilah malal qadhi, cenderung oleh qadhi Abu Bakr al-Baqillani, wa tawaqqafa, dan telah tawakuf Imamul Haramain. Imam Haramain tawakuf. Dia kata masalah ni nak kata boleh pun tak, nak kata tak boleh pun tak. Jadi bila tawakuf ni ambil jalan tak payah sebut lah. Tapi orang sebut dia tidak salahkan. Wa fassala al-Ghazali, Imam Ghazali tafsirkan. Dia buat huraian. Faqala, kata Imam Ghazali, yajuzu itlaqus sifati. Kalau sifat boleh, harus mengitlakkan lafaz itu kalau dia itlak dari segi sifat. Apa itu sifat? Wahya ma dalla ala ma'nan zaidin ala dzati, iaitu lafaz yang menunjukkan atas makna yang lebih daripada zat. Dunal ismi, tapi nak mensabitkan nama tak boleh. Apa itu nama? Wahwa ma dalla ala mujarradiz zat, iaitu yang menunjukkan atas semata-mata zat saja. Yang menunjuk atas semata-mata zat, bukan atas sifat atau makna yang ada pada zat. Wa qad marra dzalika, dan telah lalu benda perkara demikian itu. Sebut dah dulu rasanya. Sebut sini disebut urai lagi lah. Okay, nampak contoh kita kata mukhtari'. Tak, mukhtari' ada nama Tuhan tak mukhtari'? Tak ada kan? Tapi makna sah. Boleh tak kita mensifatkan, melatakan Tuhan tu sebagai Allah yakhtari'u, Allah mukhtari'ul alam.
Mukhtari'ul alam, maknanya kita meletakkan sifat Tuhan pencipta alam. Dari segi sifat tak apa. Tapi nak kata ya mukhtari' tak boleh. Nak meletakkan mukhtari' sebagai nama. Faham tak apa maksud Imam Ghazali? Jadi dari segi meletakkan dia sebagai sifat, mukhtari'ul alam huwallazi yakhtari'ul alam, tak apa. Tapi nak menyeru sebagai nama, kata dia nama Tuhan Al-Mukhtari', sehingga kita doa ya Mukhtari' ya Mukhtari'. Tak boleh. Okey. Itu tafsir Imam Ghazali. Halus tu. Nampak tak? Jadi macam mana dia boleh betul? Itu detail ataupun halus penelitian Imam Ghazali tu. Wa qad marra dhalika. Wala yakfi fil idhni. Contoh ginilah. Tidak sebut seriak. Jika lafaz tersebut ada dalam Quran tapi muhiman lin naqsi. Boleh sebut tak? Ya mustawi alal arsy. Wahai yang beristiwa atas arsy. Ya mustawi alal arsy. Sifat tu ada. Sifat tersebut ada. Maknanya atas dasar dia tu sifat dan datang ayat Quran ni tak apa. Tapi nak kata nama Allah Al-Mustawi. Boleh isbat ke nama Allah Al-Mustawi? Betul tak? Allah Ta'ala nuzul kan? Allah Ta'ala An-Nazil. Gitu. Boleh tak? Tak boleh. Ya man nazala fi sulusil laili. Wahai Tuhan yang turun pada sepertiga malam. Apa sebab itu datang nas kan? Tapi nak mengisbatkan bahawa yang nazil sebagai nama Tuhan tak boleh. Tak boleh. Okey. Wala yakfi fil idhni. Okey, sekarang ni adakah dikira izin tu? Ni tengok dia buat tak tabik pula ni. Syekh Syarqawi ni betul-betul. Sebab ni penting ni. Pada masalah nak mengisbatkan ke setengah orang tu kata boleh isbat segala nama Tuhan atas sebut boleh isbat. Tak. Dia kata wala yakfi fil idhni. Mujarradu fa'il bagi yakfi mujarradul wuqu'i fil kitab, tidak memada pada izin itu semata-mata ada lafaz tersebut dalam kitab dan sunnah, dalam Quran dan hadis. Bihasabi iqtida'il maqam, mengikut kepada iqtida'il maqam, wasiyakil kalam. Iqtida'il maqam makna keadaan percakapan dan juga konteks kalam. Keadaan percakapan dan konteks kalam. Bukan semata-mata ada tak boleh. Bal yajibu alla yakhluwa an naw'i ta'zimin, tapi sayugia jangan mestilah jangan sunyi daripada naw'i ta'zim, daripada bentuk pengagungan. Bukan semata-mata ada dalam Quran boleh kata, tak boleh. Tapi dia itu menunjukkan makna keagungan. Ada aspek keagungan. Maka faham daripada situ tafri'. Fala yajuzu itlaqul al-makir wal mustahzi'. Dalam Quran Tuhan kata wa makaru wa makarallah. Bolehkah kita isbat di situ Tuhan tu al-makir? Tak boleh. Nama pun tak boleh. Sifat pun boleh. Ya makira az-zalim. Ya makira. Diam-diam. Wahai yang menipu daya. Tak boleh itu. Tak boleh. Haram. Sebab dia memberi makna kekurangan. Wala yajuzu itlaqul makir wal mustahzi. Allahu yastahzi'u bihim. Mustahzi makna mempersenda-sendakan. Wal munshi wal harith waz zari'. Dan sama tu. Allah Ta'ala li'aridha bi'atu zura'. Apa nama? Ada dalam ayat tu. Yunshi'us sahaba thiqal. Itu semua walaupun datang lafaz tersebut harith, zari' semua itu, tapi bukan datang dengan harith tapi datang dengan bentuk fi'il lah dalam Quran tu. Tak boleh. Ma'a wurudi syar'i wal hal, datang syarak biha dengan lafaz tersebut. Hukumnya tak boleh sebab kena ada pentakziman pada lafaz tersebut.
Wa qad ulima mimma dzukira, dan sungguhnya telah diketahui daripada barang yang telah tersebut, anna kullama fihi ihamun, setiap apa yang ada pada lafaz, setiap lafaz yang ada padanya iham, sangkaan, ada iham. Iham mana? Iham yang memberi makna yang tidak layak. Anna kulla ma fihi ihamun yamtani'u, itu jawab dia. Yamtani'u itlaquhu alaih, maka terhalang kita itlaq sebut lafaz tersebut kepada Tuhan. Illa idza warada, kecuali idza warada, bila warid sahaja. Karrahim, seperti rahim. Kalimah rahim maknanya daripada rahmat. Rahmat itu riqatun fil qalbi, makna lembut hati. Lazim daripada itu ialah terkesan hati dengan sesuatu, ada emosi. Dah boleh isbat ke Tuhan? Boleh, sebab warid. Sebab warid. Tapi dengan makna yang layak lah. Dah makna sama dengan manusia tak? Dia mushtarak lafzi je. Lafaz sama tapi makna bagi Tuhan berbeza dengan makna bagi hamba. Wal mutakabbir, orang yang takabur, sombong. Ada? Sombong. Kalau ikutnya kurang kekurangan, tapi nisbah Tuhan tidak. Fayajuzu. Harus wayuhmalu dzalika, maka ditanggungkan makna tersebut alal ghayati, atas ghayah. Ghayah makna ghayah daripada lafaz tersebut. Contoh, bila sebut ar-rahim ataupun ar-rahman ar-rahim kan, makna ialah irriqatun fil qalbi alladhi yalzamu minhu al-ihsan. Ghayah daripada sifat rahmat rahim tu ialah Allah ihsan. Ihsan tu makna ithabatul muti', memberi pahala kepada orang yang taat. Waktu ghayahnya. Jadi yajuzu itlaqul lafzi ala makna wa yuhmal ala ghayatihi, ala ghayatil makna, ataupun ala al-ghayah, faham atas ghayah daripada makna lafaz tersebut. Faham tak? Jadi lafaz tersebut macam tak dia ar-rahim, dia maksudnya asal pada riqatun fil qalbi, yang mana bila lembut hati memberi, natijahnya ghayahnya ialah kita belas kasihan, maka makna ghayah itu sesuai. Jadi boleh. Sebab tu fayajuzu wa yuhmalu dhalika 'alal ghayati bi an yurada birrahim al-mu'atu. Yang maksud dengan rahim itu muhsin, yang memberi ihsan. Wa bil mutakabbir al-mustawli, dan dengan makna mutakabbir, takabur ialah mustawli, dia menguasai. Takabur itu satu perbuatan yang menunjukkan kesombongan. Hasil daripada sombongan dia menguasai, menggagahi. Hak tu sesuai dengan Tuhan. Tapi sombong dengan maksud akhlak buruk, tak. Ala ma siwahu, mustawli ala ma siwah, yang menguasai atas yang lain. Wa hakadha, dan demikianlah sehingga akhirnya lah. Qauluhu wa hiyal qudratu. Ni mana pula ni? Tak habis. Wa hiya wa hiya qudratu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bukan hakikat. Kalau makna asal lughah makna asal lughah bukan dengan makna tu makna dipalingkan daripada makna asal lughah ni. Okey, terjemah bahasa kita faham tak dengan makna sesuai? Tak apa dah. Faham makna sesuai tak apa dah. Bila masuk dalam bahasa Malaysia, faham dengan makna sesuai tak apa dah. Boleh dah.
Jangan dengan maksud kita tu faham dengan makna yang tak sesuai. Waktu kena huraikan lagi. Atau kena tu ubah terjemahan tu. Okey. Okey, kita baca mana tadi? Baca nahwu pula. Sedap baca nahwu tak? Lama-lama lah. Lama baca nahwu. Abdul Rahman? Ha? Ngajar nakir pula? Baca nakir pula? Sedap baca nahwu lah. Tak ada libat hukum kafir ke benda tu. Salah batal bid'ah ada dah. Ngaji nahwu yang senang. Tak bid'ah kan tidak mengkafirkan orang. Ha? Oh, tak tahu banyak kan? Okey. Kat ni babu zarfi. Babu zarfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu zarfi zamani wa zarfil makani. Bab pada menyatakan hukum zarf zaman dan hukum zarf makan. Kata Syekh Al-Ashmawi, babu zarfi zamani wa zarfil makani. Lamma faragha minal masdari wa ma yata'allaku bihi dzakara aqibahu adh-dharfa. Apabila selesai daripada menyebut masdar dan apa yang berkait ma yata'allaku bihi dzakara jawab lama, maka dzakara aqibahu menyebut musannif selepas daripada itu adh-dharfa, bab zarah pula. Kenapa? Apa kaitan zarah dengan lepas masdar tu? Lima bainahuma minal munasabati, kerana antara zarah dan masdar itu ada munasabah dia. Apa dia? Wahya annal masdara yahtaju li zamanin. Masdar berhajat kepada zaman, masa, wa makanin yaqa'u fihi, masa dan juga tempat yang berlaku. Yalah, zaman ni kan hadas, masdar ni kan hadas. Hadas mesti berlaku dalam konteks masa dan juga tempat, dalam ruang masa dan tempat. Zamakan. Dalam konteks zamakan, time space. Dalam konteks time space tidak berlaku. Satu benda mesti berlaku pada masa atau tempat tertentu. Boleh? Dah masa ulama waktu dulu dia fikir gitu ke? Wallahu a'lam. Cuma Syekh Ashmawi dia bawa datangkan ke munasabahan tu. Dia bawa datangkan ke munasabahan. Macam susun wafak semua apa kaitan tu. Kadang ulama mutaakhir ni yang Allah Taala buka beri ilham, dia cuba cari apa kaitan antara susunan dan kenapa buat gini begini. Ustaz, saya yakin tanya ni, apa pendapat Ustaz tentang ayat Allah itu gedebe? Allah itu gedebe. Jadi atas kalau penggunaan konteks penggunaan tu yang betul dengan faham, kita bukan mensifatkan Tuhan dengan debe. Kalau meletakkan satu sifat baru, iaitu sifat Tuhan namanya gedebe, tak boleh lah. Nampak tak? Mensifatkan sifat baru bagi Tuhan, tak boleh. Adapun penggunaan tu dalam bentuk konteks ayat dan tidak memberi salah faham, maka itu tidaklah maknanya salah. Tak salah lah. Sebab kita nampak ramai daripada tok-tok guru kita pun guna benda gitu. Apatah lagi dalam pengajaran untuk memberi faham tak? Memberi faham kepada orang awam. Okay. Mana dia kata sini? Qauluhu huwasmuz zaman, iaitu ismuz zaman, nama masa. Ai fi istilahin nahwiyin, pada istilah ahli nahwu. Wa amma zarfu, adapun zaraf lughatan fa huwa al-wi'a. Pada bahasa zaraf tu wi'a, bekah. Qauluhu huwasmuz zaman, ai alismu ad-dalu ala zaman, kata nama yang menunjukkan atas masa. Fa huwa min idafati dali lil madluli, termasuk pada idafat dal kepada madlul. Mana? Mana idafat dal madlul? Mana idafat dal madlul?
Ha. Ramah maknanya fa'da madlu. Ha. Ha? Maknanya se. Ha, idza fa'da madlu mana? Ha? Isim dan zarfu zaman. Zarfu az-zaman. Zarah tu dal. Zarah itu yang menunjuk. Zarah tu. Menunjuk pada apa? Menunjuk pada zaman. Zarah itu dal. Dia itulah yang menunjukkan kita i'rab ini zarah. Zarah ni dia menunjuk pada zaman. Zarah zaman lah. Idza fa'dal pada madlu. Faham tak? Tanya soalan tu pun tak boleh jumpa cari. Ni idza fa'dal madlu. Qauluhu al-mansub yang nasab kharaja bidzalikal marfu', keluarnya yang marfu', wal majrur dan majrur, kama fi qaulika hadza yaumun mubarakun. Mubarakun, ini hari yang mubarakun, hari yang berkat. Wasumtu fi yaumil khamisi, aku berpuasa pada hari Khamis. Fa yaumu, maka yaumu fi mithalain, pada dua-dua misal tu laisa bi zarfi, bukan zarah. Kenapa? Li khurujihi minaz zarfiyah, kerana keluar daripada sifat dia zarfi. Minaz zarfiyah ay min kaunihi zarfan. Sebab apa? Bi raf'ihi, jadi rafa' lah tu, au bi jarrihi, atau jadi jar dah. Hadza yaumun mubarakun, itu marfu'. Bukan zarah tu. Sumtu fi yaumil khamisi. Tidak di i'rab zarah. Itu. Dia tidak di i'rab zarah. Okay. Zarah pada nahwu ni lah. Summa'lam, ketahui oleh kamu, annan nasiba lizarfi. Mana nasib dia? Nasib mana amil nasab dia? Apa yang menyebabkan zarah itu mansub? Wa'lam anna nasiba lizarfi taratan yakunu madhkuran, kadang-kadang disebut kasumtu yaumal khamis, aku berpuasa pada hari Khamis. Mana dia punya amil dia? Fa'il itulah sumtu. Fa'il sumtu tu amil. Itu nasib, amilun nasibun, yang menasabkan yauma. Wa taratan yakunu mahzufan, kadang-kadang dihazaf. Tengok pula, yang hazaf dua pula. Wal mahzuf imma an yakuna mahzufan jawazan, sama ada hazaf tu harus, maknanya kalau kita letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Wa imma an yakuna mahzufan wujuban, sama ada wajib dihazaf. Fal awalu, yang pertama, kama idza qala laka qailun, kalau berkata kepada engkau oleh orang, seorang yang berkata, dia kata apa? Mata sumta, bila kamu puasa? Takul, kamu jawab, yaumal khamis. Yaumal khamis. Mana amil dia? Sumtu, mahzuh kan? Mahzuh tu wajib ke tak? Harus. Sebab apa? Boleh kita kata sumtu yaumal khamis, boleh kita jawab yaumal khamis saja. Jadi hazah tu harus. Wathani ka qaulika yaumal khamis sumtuhu, hari Khamis aku puasakan dia. Tu mana tu? Mana syahid dia? Yaumal khamis sumtuhu. Mana syahid di situ? Ni contoh apa ni? Contoh mahzuh ujuban. Mahzuh ujuban. Kat mana yang dimahzuh tu? Kat mana yang dimahzuh tu? Ni bukan doa saya Hakim ya. Wa amal zarfu lughatan fa huwa al-wi'a. Bukan abdu'a, al-wi'a. Salah cetak lah tu, salah. Ataupun tulisan tak jelas. Mana? Kat mana dia hazah? Hazah mana? Hazah di? Hazah depan. Sumtu yaumal khamis sumtuhu tu. Jadi yaumal khamis tu fahuzifal fi'lul awal wujuban. Wajib dihazah fi'il sumtu hak mula-mula tu. Mana? Fi'il yang pertama ni hak sini. Sumtu hak pertama ni dihazah.
Wajib hazah tu liqiyami at-tali ke athani? Tani ya, sini tali. Moleknya athani. Liqiyami athani maqamahu, kerana yang kedua tu dah menduduki tempatnya. Ni panggil uslub apa? Ishtighal. Bila ishtighal, wajib dihazahkan yang pertama. Jadi di sini amil dia bagi yauma yang pertama tu dihazahkan wajib sebab ditunjuk oleh yang kedua, iaitu sumtuhu ni yang kedua. Habis. Qauluhu bi takdirin fi. Zarah zaman maka ni dengan takdir ada makna dierti makna fi. Ai bisababi tadammuni makna fi, kerana dia mengandungi makna fi. Bi an yula hadha, dengan bahawa dimulahadhah, dilihazkan, mulahazah apa? Dipahamkan, didatangkan makna fi. Diingatkan makna fi. Wa illam yusarrah bilafziha, walaupun tidak ditasrih, tidak disebut jelas lafaznya. Kenapa? Li'annaha idza dzukirat, kerana kalau fi itu jika disebut, yakhrujul lafzu an mawdu'il bab, maka akan keluarlah lafaz itu daripada maudhu' bab, daripada tajuk perbincangan zarah. Bila wak ma'rifiyah dak panggil zarah, dak panggil majrur. Jadi fi itu hanya dilihaz, hanya diperhatikan makna saja, tidak ditasrih, disebut jelas. Kalau disebut jelas, orang dak panggil bab zarah, dak panggil bab jar majrur dah. Ya habis. Summa alam, kena dia hendaklah kamu tahu annahu la farqa baina dharfi al-mubhami wal mukhtasi. Tak ada beza antara zarah mubham, zarah mukhtas. Zarah mubham ni ayat sebut sini lah. Fal mubhamu, apa itu zarah mubham? Ma dalla ala miqdarin minaz zaman ghairi. Ataupun mana ni? Miqdarin minaz zaman ghairi muayyanin. Dia jadi sifat kepada miqdar pun boleh. Sifat pada miqdar pun boleh. Okey. Nak jadi hal pun boleh, ghairah. Boleh jadi hal. Ni buat sifat je lah. Fal mubham ma dalla ala miqdarin minaz zamani ghairi muayyan. Yang lafaz yang menunjukkan satu kadar masa yang tidak tertentu, itu mubham. Seketika. Seketika banyak mana? Contoh. Sawa'un kana nakiratan, sama ada dia tu nakirah, kasumtu yauman. Aku berpuasa satu hari. Hari mana? Au ma'rifatan, ataupun ma'rifah. Kasumtul yauma. Aku puasa hari itu. Hari itu. Wal mukhtasu, adapun mukhtas yang khusus, madalla ala miqdarin minaz zamani muayyanin. Yang tertentu, miqdarin muayyanin minaz zaman. Bisa babi ta'rif. Kenapa jadi muayyan tu? Bisa babi ta'rif, kerana ada makrifah. Au idhafati, ataupun diidhafat. Awil wasfi, atau disifatkan. Maka hilang ibham dengan sebab dita'rifkan atau diidhafat atau disifatkan. Wa yasluhu an yaqa'a jawaban limata. Dan dia, macam mana nak kenal dia tu? Dia itu zarah yang mukhtas. Dia boleh duduk menjadi jawapan bagi mata. Kalau orang tanya mata, jawab tu. Jawapan yang boleh dijawab bagi soalan mata, maka itu panggil zarah mukhtas. Kama idza qila laka mata sumta, bila kamu puasa? Fatakulu yaumal khamis, hari Khamis. Au qila laka mata qadimta, bila kamu datang, bila kamu sampai? Takulu yaumal isnain, hari Isnin. Maka yaumal isnain, yaumal khamis itu dikira zarah yang mukhtas. Wa ammal ismul zaman al-ma'dud, adapun isim zaman yang ma'dud, yang dibilang, wa huwa ma yaqa'u jawaban likam, itu yang duduk bagi jawapan bagi kam, berapa lama. Ka ayakula laka kam sumta, berapa banyak mu puasa? Taqulu syahran, sebulan. Au yaumain, 2 hari. Fahuwa min apa? Situ tulis mana tu?
Situ kila. Pak Umi mana Umi? Hah? Hah? Fahuwa mi? Qaf? Qaf ba. Anna kila terus. Kila terus. Ya ada ba. Min qabil. Min qabilil mukhtas. Itu termasuk daripada zarah mukhtas. Kerana tertentu tu. Bila kata sebulan, sebulan. Tertentu lah. Ia bukan satu hari umum. Hari mana? Nampak tak? Fahuwa min qabili al-mukhtas. Termasuk daripada zarah yang mukhtas. Qauluhu nahwu al-yawma. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala wasallam. Jazakallahu ala sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati. Alhamdulillah.